Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan bakal tamu Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di dalam satu diskusi umrah, mana di dalam diskusi ini kita akan membicarakan topik-topik ataupun isu-isu berkenaan dengan umrah. Jadi pada hakikatnya lah, apabila seseorang itu ingin pergi menunaikan umrah atau haji, fokus di kepalanya ialah pergi ke Mekah. Bermakna umrah dan haji itu bukan di Madinah. Umrah dan haji itu ialah di Mekah. Jadi pada kali ini kita nak menceritakan sedikit sebanyak tentang Mekah dalam ringkasnya saja, dan untuk yang lebih lanjutnya tuan-tuan dan puan-puan bolehlah membaca buku-buku ataupun daripada ceramah-ceramah tentang sirah Mekah, sirah Rasulullah, sirah pembukaan Mekah, pengujudan Mekah pada zaman Nabi Ibrahim dan sebagainya. Tetapi saya hanya nak menyampaikan untuk mengenal saja Mekah itu. Jadi Mekah ini ada banyak nama, ya, banyak nama tentang Mekah ini. Satunya selalunya kita panggil Mekah lah. Mekah tu maknanya mengurangkan atau membinasakan, ya. Kemudian Bakkah dipanggil juga Bakkah, iaitu memecah, mencari, menunduk, itu maknanya. Ada juga dipanggil sebagai Ummul Qura, iaitu ibu kampung ataupun dipanggil kota. Ada juga Mekah itu dipanggil Al-Balad, Al-Baldah, iaitu negeri. Dipanggil juga Al-Bala'ul Amin, negeri yang aman. Dipanggil juga Haraman Aminah, tanah haram yang aman. Dipanggil juga Ma'ad, iaitu tempat kembali. Dipanggil juga Mekah itu sebagai Al-Qaryah, kampung. Dan selalu kita sebut juga Al-Masjidil Haram, masjid yang suci. So banyak nama tentang Mekah itu yang kita ambil tahulah, nice to know, begitu. Jadi itulah nama-nama Mekah itu. Kemudian Mekah ini tanah haram. Ada banyak hadis yang menceritakan bahawa Mekah ini tanah haram. Tak bolehlah kita nak potong pokok, memburu dan sebagainya, mengambil barang dan sebagainya. Maka ini disebut di dalam hadis Nabi SAW. Dan Mekah ini bumi yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Ya. Daripada Abdullah bin Adi berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda ketika beliau berdiri di Hazwah. Beliau berkata, sesungguhnya bumi Mekah ini adalah negeri Allah yang paling kusayangi, dan negeri yang paling kusayangi. Seandainya aku tidak dikeluarkan, aku tidak akan keluar. Maknanya inilah kata-kata Nabi SAW ketika dia berhijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Sayangnya Nabi pada bumi Mekah itu. Kemudian Mekah ini tidak dimasuki Dajjal. Dalam hadis mengatakan Mekah dan Madinah ini tidak dimasuki Dajjal. Okey. Kemudian bila kita ke Mekah itu, bagi orang yang mengerjakan haji atau umrah, dia tawaf. Apa kelebihan tawaf itu? Banyak saya dah sebutkan dulu, ya. Sesiapa yang bertawaf di keliling Kaabah itu 7 pusingan, maka tulis baginya setiap langkah itu satu kebaikan, satu dihapuskan, satu keburukan, dan diangkatnya satu derajat. Ganjarannya pula sama dengan memerdekakan seorang hamba. Banyak kelebihan bagi orang yang pergi ke Mekah itu ketika dia mengerjakan tawaf itu. Kemudian selalu kita utarakan juga, para penceramah mengutarakan kelebihan solat di bumi Mekah itu ialah 100,000 ganjaran pahalanya. Dan kalau kita solat di Masjid Nabawi, ganjarannya 1000. Kalau di Masjid Al-Aqsa ialah 500. Bila kita masuk saja ke Mekah itu, kita masuk ke Masjidil Haram, kita akan terlihat tong-tong air di kiri kanan, di berada tempat. Itulah air daripada telaga Zamzam. Ya. So air telaga Zamzam ini air yang terbaik di muka bumi. Air Zamzam yang terbaik di muka bumi, ia diberkati dan mengenyangkan. Ya. Dikatakan dia mata air syurga berkat doa Nabi Ibrahim. Jadi sebelum kita nak minum itu, kita berdoa dan niat yang baik sebelum kita minum itu, ya.
Kemudian bila kita masuk lagi ke Masjidil Haram, kita akan tengok Kaabah. Ini Kaabah, ya. Apa pintu Kaabah ini? Kita fokus pada Kaabah ini ialah kita tengok pintu Kaabah ini tu. Di zaman Nabi Ibrahim ada dua pintu yang rapat dengan tanah, ya. Mana Kaabah tu zaman Nabi Ibrahim dia rapat dengan tanah, satu untuk masuk dan satu lagi pintu untuk keluar. Dia tak ada daun, tak ada tingkap dan sebagainya. Kemudian Raja Tuba dikatakan, riwayatnya Raja Tuba, Raja Yaman 1000 tahun sebelum Nabi dulu telah membina pintu yang berdaun dua, ya. Kemudian di zaman Quraisy mereka meninggikan pintu. Mana pintu Kaabah tu dulu asalnya rendah ke tanah, kemudian telah ditinggikan lebih kurang 2 meter daripada lantai oleh di zaman Quraisy kerana elak daripada banjir. Jadi kalau dah tinggi 2 meter, hanya orang yang kuat sajalah yang boleh masuk ke dalam Kaabah itu. Pintu Kaabah ini disaluti emas dan perak. Kalau kita pergi tengok, dia punya pintu emas, ya, dan bingkai sebagainya itu, pintunya itu dia buat daripada emas dan perak. Ketika itu, kerajaan Arab Saudi membelanjakan 13.420.000 rial Saudi nak bina pintu Kaabah yang emas itu, ya. Dan emasnya pula ya sebanyak 280 kg. Pintu Kaabah itu emasnya berat 280 kg emasnya. Di antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah lebih kurang 2 meter jaraknya. Di situ dipanggil Multazam, ya. Kita kenal sikit, di situ dipanggil Multazam. Dikatakan di situlah tempat yang afdal berdoa. Maknanya mustajab doa di situ. Disunatkan meletak pipi di Multazam ini. Kerana Abdullah bin Amar telah melihat Rasulullah melakukan begitu. Maka sunahnya di Multazam itu kita berdoa dan kita meletakkan pipi kita di Multazam itu, ya. Kita lihat balik Kaabah tadi, ada kiswah. Kiswah ni ialah kelambu Kaabah. Ini kita nak kenal, ya, seperti selalulah. Dikatakan sejak pada zaman Nabi Ismail, Kaabah ni ditutup. Tradisi itu kekal lah sehingga sekarang. Dahulu kelambu Kaabah ini, kiswah ini dibawa daripada luar negara, seperti Mesir dan Yaman, ya. Dulu daripada luar negara. Kini ia dibuat di Kilang Khas di Mekah, di tempat Jud. Kilang ini dibina sejak 1977 lagi. Kelambu ini ditukar pada pagi 9 Zulhijjah, pada musim haji, pada 9 Zulhijjah, maka kelambu ini ditukar baru. Setiap tahun ditukar baru, ya. Kelambu ini ataupun dipanggil kiswah ini dibuat daripada sutera asli, halus seberat 670 kg. Sutera halus 670 kg. Ukuran kiswah ini pula ialah 658 meter persegi. Dia punya keliling tu semua. Ukuran kiswah 658 meter persegi. Kos setiap kiswah ini, setiap kelambu ini ialah 17 juta rial Saudi. Nombor satu kiswah tutup Kaabah dengan sutera halus ini, kosnya ialah 17 juta rial Saudi. Pintu Kaabah itu pula ada kuncinya. Ada sejarahnya juga, ya. Kunci Kaabah sebelum pembukaan Mekah dipegang oleh Utsman bin Talha. Dan bila pembukaan Mekah, Futuh Mekah oleh Rasulullah, maka tetap juga Rasulullah mengamanahkan, ya, kepada Utsman bin Talha untuk memegang kunci pintu masuk Kaabah itu, kunci Kaabah itu. Di mana dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Ambillah kunci ini wahai Bani Talha, dan ia akan kekal selama-lamanya di tangan kamu. Tidak ada orang yang mengambilnya daripada kamu kecuali orang zalim." Itu amanah Rasulullah kepada Utsman bin Talha dan dia punya bani-baninya, iaitu Bani Talha. Kunci Kaabah ini panjangnya 40 cm. Panjang kunci Kaabah itu 40 cm, disimpan di dalam beg dari sutera yang bersalut emas. Kemudian kita tengok lagi di Kaabah itu ada Hajarul Aswad. Sejarah Hajarul Aswad ini kita boleh rujuk pada sirah-sirahnya, ya. Ketika Nabi Ibrahim siap membina Kaabah, dia meminta anaknya Nabi Ismail untuk mencari batu yang terbaik lah di Mekah itu untuk diletakkan.
Dia penjuru situ sebagai permulaan untuk tawaf dan pengakhiran untuk tawaf, sebagai tandanya itu. Maka Nabi Ismail mencarilah sekitar Mekah, dan dikatakanlah malaikat Jibril telah memberikan batu itu kepada Nabi Ismail, dan bila dia bawa balik, maka dia serahkan kepada Nabi Ibrahim, dan diletakkanlah, mereka sama-sama meletakkannya di penjuru itu. Penjuru itulah dipanggil penjuru Hajarul Aswad, untuk memulakan tawaf dan berakhirnya tawaf di situ. Pada asalnya batu ini hanya satu ketul. Asalnya batu itu satu ketul lah. Namun sekarang sudah pecah. Aku pada berapa ketul? Ada yang kata 8 dan sebagainya. Kalau 50 tahun dulu jumlahnya ada 15 ketul. Namun ketul-ketul itu menjadi kecil dan telah dikumpul dengan lilin. Ketul yang paling besar ialah sebesar tamar. Ada banyak ketul dalam tu, dah pecah. Jadi dah disalut lilin untuk menjaga dia punya batu tersebut. Maka yang paling besar tu sebesar tamar saja sekarang ni. Kemudian di depan daripada pintu Kaabah itu lebih kurang 8 meter ke 10 meter ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni bukan kuburan Nabi Ibrahim, ya. Dia adalah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim ketika beliau dan anaknya Ismail membina Kaabah. Dia katakan batu ini dari syurga, sebabnya semakin tinggi Kaabah itu naik, maka batu itu mengikut naik. Dan asalnya makam Ibrahim ni, tempat Nabi Ibrahim pijak ini, dia dekat dengan Kaabah. Yes, untuk memudahkan dia mengangkat batu-batu nak diletak membina Kaabah. Tetapi kerajaan Arab Saudi telah memindahkan ke belakang sikit untuk memudahkan umat Islam melakukan tawaf, memudahkan ruangan itu untuk mudahkan buat tawaf dan sebagainya. Panjang makam Ibrahim ini, ya, lebih kurang 22 cm, lebarnya 11 cm. Pesan tapak kaki itu tak berapa jelas sekarang ni, tapi telah dibuatkan seluar acuan di situ untuk mengekalkannya. Jadi bagi siapa yang melalui makam Ibrahim, kalau dia melihat ke dalam cermin di situ, akan nampak bekas tapak kaki itu, walaupun tidak jelas lagi, tapi telah dibuat tandanya. Ada dia buat seolah-olah macam tapak kaki jugalah, untuk melindungi tapak kaki yang asal itu. Ada tanda-tanda dia lah gitu. Dan kelebihan makam Ibrahim ini, dia jadikan tempat solat. Orang boleh solat dekat belakang dia sebagainya, dan dia katakan solat di belakang makam Ibrahim ini adalah mustajab doanya, begitu, ya. Ya, kita masuk lagi setelah kita ceritakan tadi tentang makam Ibrahim. Kita masuk balik lagi tentang ada satu lagi tempat, iaitu kita masuk di sebelah makam Ibrahim. Kita keluar sikit, lepas tu kita akan pergi ke Bukit Safa dan Marwah. Ini pun tempat yang kita akan gunakan, ataupun kita katakan kalau kita beribadah, iaitu mengerjakan haji dan umrah, maka rukun umrah, rukun haji itu ialah mengerjakan sa'i. Sa'i itu di mana? Di Bukit Safa dan Marwah. Jadi di Bukit Safa dan Marwah ini, ya, apa dia Bukit Safa ada sejarahnya, ya, dia tempat mula sa'i. Kemudian di sinilah Rasulullah SAW mula berdakwah secara jahriyah, secara terbuka, ya. Dan di sini juga turunnya ayat tabat yada Abi Lahab wa tab. Di sini ayatnya turun. Bukit ini dulu kafir Quraisy pernah mohon pada Nabi, kalau kau betul seorang Nabi, kau jadikan Bukit Safa ini emas. Tapi permohonan itu ditolak oleh Allah dan ditolak oleh Nabi. Maka ini semua tawaran-tawaran yang kalaupun bukit itu jadi emas pun mereka tidak akan beriman. Jadi permohonan ini ditolak oleh Nabi ketika itulah, ya. Di sinilah juga Abu Jahal pernah mencaci dan memukul Nabi. Abu Jahal pernah pukul, caci Nabi. Dan di sinilah juga punca tempat asal daripada
Abu Jahal pukul Nabi, cucu Nabi itu, maka di sini juga dikatakan puncanya Sayyidina Hamzah masuk Islam itu. Jadi Bukit Safa ini dia memang banyak sejarahnya, dan di sini adalah tempat Nabi SAW berdoa selepas tawaf. Tempat ini juga perjumpaan tentera Islam selepas pembukaan Mekah. Selepas buka Mekah, menawar Mekah, di sinilah tentera Islam berkumpul untuk mendengar amanah-amanah dari Rasulullah SAW. Dan di sini juga lah, di Bukit Safa inilah bila umat Islam diketuai oleh Rasulullah menawar Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy datang beramai-ramai memohon maaf kepada Rasulullah terhadap kezaliman yang pernah mereka lakukan kepada Rasulullah dulu. Maka mereka datang ketika itulah di Bukit Safa inilah mereka datang mohon maaf kepada Rasulullah, dan Rasulullah maafkan mereka. Dan ketika itulah berbondong-bondongnya orang memeluk Islam kerana kebaikan dan akhlak mulia yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kita cerita lagi, iaitu satu lagi, apabila kita keluar daripada Mekah untuk mengerjakan umrah-umrah yang sunat sebagainya, kita akan melawat beberapa masjid, ya. Beberapa masjid seperti Masjid Hudaybiyah. Masjid Hudaybiyah ini selalu saya akan sebutkan nanti pada mikat untuk mengerjakan umrah sunat dan badal umrah. Kita akan pergi Masjid Hudaybiyah. Jadi kita cerita sikit saja Masjid Hudaybiyah ini. Dia terletak 24 km daripada Masjidil Haram, iaitu 2 km di luar kawasan Haram, jalan Mekah dan Jeddah ini. Masjid Hudaybiyah ni dia terletak di tanah halal. Kalau orang yang mengerjakan umrah sunat, dia akan niat di sana dan dimasuk balik ke Mekah, ya, gitu. Tempat inilah berlakunya bai'ah antara Nabi dan sahabat untuk memerangi Quraisy, kerana bersangka Sayyidina Uthman bin Affan yang telah diutuskan oleh Rasulullah itu dibunuh. Di Hudaybiyah inilah bila Rasulullah hantar Sayyidina Umar untuk mohon kepada orang kafir Quraisy bahawa Nabi dan sahabat-sahabat dan umat Islam nak masuk mengerjakan umrah, mereka hantar Sayyidina Uthman. Bila masanya ditentukan, Sayyidina Uthman tidak balik, maka terdapat kabar mengatakan bahawa Sayyidina Uthman telah dibunuh. Maka sahabat berbai'ah dengan Rasulullah nak menyerang Mekah ketika itu. Kemudian kerana takutkan berlaku pertumpahan darah sebagainya, orang kafir Quraisy datang membuat satu perjanjian, dikatakan perjanjian Hudaybiyah. Jadi boleh rujuk dalam surah Al-Fat ayat 10, ya, tentang perjanjian Hudaybiyah ini. Dan sinilah juga mujizat air keluar daripada jazirah Rasulullah di Hudaybiyah ini. Ketika itu tak ada air dan sebagainya, kekurangan air, maka perkara ini diadukan kepada Rasulullah. Kemudian dengan mujizat yang Allah gunakan kepada Rasulullah SAW, maka air keluar daripada jari Rasulullah dan diminum oleh sekalian sahabat dan umat Islam yang bersama dengan Rasulullah ketika itu. Kemudian kita pergi pula ke Masjid Tanaim, mikat yang lain juga bagi orang yang mengerjakan umrah sunat sebagainya. Dan Masjid Tanaim ini bagi orang yang tinggal di Mekah, kalau nak mengerjakan umrah, dia pergi ke Tanaim Hudaybiyah tadilah. Bagi kita yang dah masuk terus daripada Malaysia dan sebagainya, mungkin kita nak buat umrah sunat. Tapi kalau orang Mekah, penduduk Mekah, musafir di Mekah nak buat umrah, dia kena keluar ke mikat di tanah halal ini, ya. Masjid Tanaim ini dikenal juga sebagai Masjid Aisyah, kerana Aisyah berniat umrah di sini, ya. Aisyah ketika nak berjaga umrah, lepas tu dia nak buat umrah, selepas dia dikatakan uzur bagi wanita, dia nak buat umrah, Nabi menyuruh Aisyah pergi ke Masjid Tanaim dengan diiringi oleh dia pergi ke Tanaim ini dan diiringi oleh saudaranya. Maka Aisyah berniat di sini. Sebab itu Masjid Tanaim ini juga dikenali dengan nama Masjid Aisyah. Terletak 7.5 km dari utara Masjidil Haram, di jalan menuju ke Madinah. Mana terletak Masjid Tanaim ini? 75 km. Di sini juga sepadan tanah haram yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Antara mikat atau tanah halal yang dekat dengan Masjidil Haram ialah di Tanaim, 75 km saja. Kemudian ada lagi Masjid Jiranah, ya, orang panggil Masjid Jiranah. Juga tak jauh daripada situ. Maka di sinilah juga tempat kita boleh mikat dan masuk balik Jiranah ni.
kita selusuri lagi tentang sejarah di Mekah ini, apa yang ada. Bagi travel yang bawa tuan-tuan, ada satu tempat lagi dipanggil Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni dinamakan juga Jabal Ilal, Jabal Arafah, Al-Nabit Al-Qurain. Terletak di timur Arafah antara jalan nombor 7 dan nombor 8, 1.5 km dari Masjid Amirah. Jabal Rahmah ni ada anak tangga naik. Dikatakan anak tangganya lebih kurang 168 anak tangga, ya. Di tengahnya terdapat tiang bersegi 4, iaitu 8 meter tinggi dan 1.8 meter lebar. Tengah-tengah Jabal Rahmah tu ada tiang di situ. Begitu. Dan dikatakanlah di Jabal Rahmah ini jugalah tempat Rasulullah mengajar umat Islam ketika itu mengerjakan haji. Dikatakan itulah haji terakhir Rasulullah, haji wada. Dan di sinilah juga di Jabal Rahmah ini juga turun ayat Quran yang dikatakan penutup kepada ajaran Islam itu, iaitu pada hari ini telah sempurnalah agama kamu dan sebagainya, ya, dan seterusnya. Dan ketika turunnya ayat ini, semua sahabat gembiralah, bermakna telah sempurnalah agama ini. Tetapi ada satu orang yang dikatakan menangis, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa menangis? Kerana Abu Bakar yang merupakan bapa mertua kepada Rasulullah, dia tahu bila turunnya ayat ini bermakna Rasulullah akan pergi meninggalkan umat Islam buat selama-lamanya. Begitulah jiwa seorang sahabat yang rapat dengan Rasulullah. Dia tahu benda-benda ini bila turun orang lain yang gembira, dia berduka cita kerana firasatnya, dia punya hati mengatakan bahawa Rasulullah akan pergi meninggalkan kita semua. Kemudian di antara Arafah dan Mina ini dipanggil Muzdalifah, satu tempat bernama Muzdalifah. Bagi jemaah umrah tidak ada buat manasik umrah di situ. Bagi orang haji yang menunaikan haji, dia kena mabit di Muzdalifah sebelum dia pergi membuat lontar di Jamrah, ya. Terletak antara Arafah dan Mina. Sebenarnya di antara Ma'azam, Arafah dan Qarn Muhassir, iaitu 4 km. Kawasan ini terdapat satu tempat disebut dalam Al-Quran sebagai Masy'aril Haram. Ia sebagai bentang haram Mekah. Jadi orang yang dalam ihram haji atau ihram umrah di Muzdalifah ni tanah haram. Tanah haram, dianggap tanah haram, maka terikat kepada pantang larang ihram. Itu tak boleh menebang pokok dan sebagainya. Di tanah haram itu, dan larangan yang lain. Jaraknya 7 km dari Masjid Amirah dan 5 km dari Masjid Kaif Mina. Itulah Muzdalifah ini. Kemudian ada lagi tempat dipanggil Mina. Mina ni bagi jemaah umrah mungkin melawat saja, sebab ia tidak ada kaitan dengan manasik umrah. Tapi bagi jemaah haji, Mina inilah mereka akan tinggal di Mina. Bagi mereka yang mengerjakan haji, dia tak berulang-alik daripada Mekah, dia akan tinggal di Mina. Tinggal daripada 10, 11, 12, 13 untuk mengerjakan manasik haji, iaitu melontar di ketiga-tiga jamrah ini. Jaraknya 7 km daripada Masjidil Haram. Kemudian sepadannya dari Wadi Muhassir hingga Jamratul Aqabah. Jadi tempat melontar ini ada sejarahnya, tuan-tuan tahu, ketika perintah Allah supaya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, maka dalam perjalanan ke Mina ini untuk dilakukan penyembelihan kepada Nabi Ismail, berlaku gangguan syaitan dan Nabi Ibrahim melontar syaitan itu dengan batu. Hasil daripada ibrah daripada spiritual itulah ibadah, dijadikan ibadah salah satu sebagai ibadah di dalam haji, iaitu melontar jamrah itu mengambil daripada kisah Nabi Ibrahim melontar syaitan yang menghasut dia supaya jangan menyembelih Ismail. Tetapi pada sekarang ini kita melontar tu bukan iblis syaitan ada dekat batu tu, tidak, ya. Tapi membuang sifat-sifat mazmumah di hati kita untuk digantikan dengan sifat-sifat mahmudah itu. Luas Mina ini ialah 8.16 km persegi. Namun yang dikhususkan untuk jemaah haji itu hanya sekitar kawasan 2.5 km persegi saja. Ada juga Masjid Kaif dan sebagainya, ya.
di situ daripada Mina tu ada Masjid Kaif, ada sejarahnya tersendiri. Masjid Kaif ya tuan-tuan, Masjid Kaif ni di kaki Bukit Sobih, bahagian selatan Mina, berhampiran Jamrah Sugra. Kata Ibn Abbas, masjid ini telah solat dalamnya oleh 70 orang Nabi. Masjid Kaif ni dekat dengan Mina ni. Ibn Abbas kata masjid ini telah solat dalamnya 70 orang Nabi. Ada. Dari mana-mana didapat berita ini diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di sini semasa musim haji. Masjid Kaif itu. Kemudian ada lagi beberapa tempat yang banyak lagi. Okey, kita masuk lagi tak jauh pada Mekah. Di situ sebelah timur Masjidil Haram terletak Jabal Nur ataupun Gua Hira, tempat Rasulullah beruzlah ketika itu. Banyak travel menawarkan pakej tambahan untuk mendaki, untuk pergi ke Jabal Nur dan Gua Hira. Bagi yang mereka yang sihat, yang kemampuan, pergilah untuk melihat sejarah, kesan-kesan sejarah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingginya Gua Hira inilah 281 meter. Laluan naik lebih kurang 600 meter. Ya. 4 kilometer daripada Masjidil Haram, dan sinilah mulanya wahyu diturunkan. Wahyu diturunkan di Gua Hira ini. Tempoh pendakiannya makan lebih kurang 1 jam suku, 1 jam setengah untuk sampai ke puncaknya. Kemudian ada lagi di Mekah itu lebih kurang 4 km daripada Masjidil Haram ke arah selatan ada Gua Thur atau dipanggil Jabal Thur. Tingginya 458 meter, dan kalau kita tengok sirah, di sinilah Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi ketika berhijrah. Lebih kurang 3 hari di situ. Dikatakan nak berhijrah ke Madinah, takut diburu oleh orang kafir, nak dibunuhnya Nabi dan sebagainya. Maka strategi Rasulullah dan Abu Bakar ialah mereka pergi ke Gua Thur dulu sebagai dikatakan persinggahan, dalam keadaan persinggahan, dan bila tenang akan meneruskan perjalanan ke Madinah itu. Tinggi gua ini tinggi gua 1.25 meter dan lebar 35 meter. Terdapat 2 pintu. Kalau Gua Hira tadi 1 pintu saja. Kalau Jabal Thur atau Gua Thur ini dia ada 2 pintu. Di sini juga masanya kalau kita nak naik ke puncaknya lebih kurang 1 jam setengah ke 2 jam. Tetapi sehingga yang saya cakap ini tidak dibenarkan naik ke Jabal Thur dan Gua Thur ini kerana tempat pendakian dia agak bahaya, curam dan sebagainya. Mudah-mudahan satu masa nanti dibenarkan naik, mungkinlah tuan-tuan dan puan-puan boleh naik. Tetapi sehingga saya cakap ini kebenarannya tidak diberikan, diberhentikan sementara. Jadi ada banyak lagi tempat-tempat tentang Mekah ini. Saya kalau diulaskan agak panjang, lebar dan sebagainya. Cuma sebagai tetamu Allah, sekurang-kurangnya kita mendapat satu input, satu gambaran tentang nak pergi ke Mekah ini, apa yang ada dan sebagainya. Sampai nanti kita akan bercerita tentang manasik-manasik umrah dan sebagainya. Tapi kita pergi ke sana, ada visi dan misi kita untuk menunaikan umrah, menunaikan haji. Dan sebagaimana kalau kita melancong di tempat lain, tentulah kita telah melihat flyersnya, telah melihat di sini tempat aku nak pergi jalan, di sini pantai yang cantik, di sini tempat makan yang sedap, di sini tempat shopping dan sebagainya. Maka begitulah juga bila kita nak pergi ke Mekah, sekurang-kurangnya kita tahu apa yang ada di Mekah, kelebihannya di sana, apa yang menariknya, dan apalah fadilah-fadilah di sana, kelebihan di sana, sebab menambahkan lagi spiritual kita, menambahkan lagi semangat kita untuk menjadi tetamu Allah. Ingatlah bahawa hanya orang yang terpilih saja yang menjadi tetamu Allah. Hanya orang yang terpilih. Jadi untuk terpilih, maka kita naklah berusaha agar Allah memilih kita. Memilih kita untuk sampai ke tanah haram Mekah dan Madinah, sama ada untuk mengerjakan umrah ataupun untuk mengerjakan haji. Ingatlah, tetamu Allah itu pilihan Allah. Sekian daripada saya. InsyaAllah kita bertemu di dalam diskusi umrah pada tajuk-tajuk yang lain. Ampun maaf daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.